Wa qala Ahmad, kata Imam Ahmad, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. La yasihhu fi hadzal bab syai'un. Tidak sah, tidak sahih. La yasihhu fi hadzal bab, tidak sahih dalam bab ini sedikit pun. Tak ada satu pun yang sahih dalam bab ini. Jadi Imam Ahmad kata hadis ini tidak sahih. Dia riwayat, tapi dia kata tidak sahih. Para ulama bincang tentang kedudukan hadis ini. Kesimpulan Al-Imam Ibn Hajar bila dia letak yang akhir tu, seakan-akan dia juga memberikan sokongan bahawanya hadis ini tidak sahih. Ulama-ulama bincang tentang kedudukan hadis ni. Sebelum kita nak bincang hadis, nak bincang kedudukan dia tu dulu. Apa pandangan ulama? Sehingga kedudukan hadis itu dipastikan dahulu, barulah boleh kita bincang hukum di dalamnya. Maksudnya kita kena bincang setiap hadis. Bila kita lihat, perkara yang pertama yang mesti kita buat ialah kena tahu hadis ni sahih ke tak sahih. Kalau tak sahih, macam mana kita nampak rasa menarik pun, dia bukan daripada Nabi. Banyak hadis-hadis yang pelik-pelik, orang Melayu suka, tapi tidak sahih. Kalau ia sahih, maka kita kena bincang apa maksud dia. Kerana kita nak mengamalkan, kerana ia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama terbahagi pada dua. Beberapa pendapat. Satu yang kata tak sah. Tapi majoriti para ulama menyatakan hadis ini, riwayat ini sahih, tetapi ia mauquf. Ingat tak kita belajar tentang mauquf? Apa maksud? Ia terhenti hanya kepada sahabat, iaitu Abu Hurairah. Yakni bukan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada perkara yang sahabat bagi pendapat, tapi ia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat bagi pendapat sahabat dalam hukum hakam syarak boleh jadi betul, boleh jadi juga tidak tepat. Mungkin saja. Boleh jadi juga sahabat ada hadis yang dia tak jumpa, sahabat lain jumpa. Sahabat itu bagi pandangan yang lain. Sebab itu kita, Al-Imam Syafi'i terkenal dengan perkataannya, hum rijal wa nahnu rijal. Sahabat itu tokoh, kita juga tokoh. Bukan dia merendahkan kedudukan sahabat. Maksudnya, seperti mana sahabat boleh memberi pendapat terhadap sesuatu hukum yang mana tak jelas daripada Nabi, demikian kita boleh memberi pendapat. Tapi kalau ada daripada Nabi yang mereka riwayatkan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Tapi kalau sahabat bagi pendapat Abu Hurairah, sebab itu ada mazhab sahabat, ada mazhab Umar bin Khattab. Kita tahu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, tapi kita kena tahu sahabat pun ada mazhab. Ada mazhab Umar. Kerana Sayyidina Umar dihimpunkan pandangan-pandangan di dalam fiqh, ada pandangan dia yang tersendiri. Ada mazhab Ali punya pandangan. Mazhab Abdullah bin Mas'ud, pandangan-pandangan dia. Mazhab Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Umar. Kerana mazhab itu bermaksud pendapat, jalan yang dia simpulkan di dalam memberikan hukum hakam. Sayyidina Umar tu banyak pandangan-pandangan dia yang tak sama dengan Abu Bakar pun ada. Dan ada sahabat yang pandangannya tak sama dengan Umar. Di dalam perkara yang mana tidak jelas. Ataupun sebahagian para sahabat bagi pendapat, kadang-kadang pendapat mereka berbeza dengan sunnah Nabi. Bukan kerana mereka nak berbeza dengan sunnah Nabi, tetapi hadis berkenaan tidak sampai kepadanya. Kerana sahabat puluh-puluh ribu itu, bukan semua mereka sempat dengar setiap kali Nabi dalam majlis cakap, semua sahabat dengar. Tak. Kadang-kadang ada 2-3 orang sahabat dengar. Kadang-kadang sahabat beribu yang tak dengar. Dan saya selalu buat contoh
dalam usul fiqh. Orang yang hebat, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar jadi khalifah hebat. Hampir tidak berpisah Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali bila tengok Rasulullah, Abu Bakar, Umar diletakkan sekali dikebumikan setempat, dia kata, kerana aku sentiasa kesangka kamu akan bersama. Kerana Rasulullah itu kata, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku, Abu Bakar dan Umar masuk, aku, Abu Bakar dan Umar keluar. Asyik 3 orang ni. Tapi apabila timbul isu pada zaman Abu Bakar, berapa peruntukan untuk pusaka untuk nenek, Abu Bakar tak tahu. Abu Bakar tak tahu. Abu Bakar panggil para sahabat yang lain. Muhammad bin Maslamah tahu. Muhammad bin Maslamah seorang sahabat yang kecil. Secara perbandingan, walaupun Nabi memuji dah, Nabi kata dia selamat daripada fitnah. Masa berlaku fitnah antara Ali dengan sahabat, Muhammad bin Maslamah tak sokong mana-mana. Muhammad bin Maslamah kata, aku dengar Nabi bagi 1/6 sudus. Mughirah menyaksikannya 1/6. Kata para ulama, Ibnu Taimiyah antara, lihat, dia kata, orang yang sehebat Abu Bakar juga ada hadis yang dia terlepas. Maka apabila kita bagi tahu, mungkin imam tertentu dia bagi pendapat itu kurang tepat sebab dia terlepas daripada hadis, bukan kita hina dia, kata Ibnu Taimiyah. Kerana itu biasa orang terlepas daripada maklumat. Bukan kerana melainkan kita nak jadikan ilmu itu sebagai benda untuk bermegah-megah, tapi ilmu untuk diamalkan. Abu Bakar telah terlepas daripada maklumat. Tak ada orang kata, apa punya standard Abu Bakar, lebih Muhammad bin Maslamah pandai pada dia. Sahabat tak pernah sebut, tak pernah terbayang pada para sahabat. Bahkan mereka sepakat terima Muhammad bin Maslamah kerana dia mendengar, sedangkan orang lain tidak mendengar. Orang tak tanya, hang siapa dengar lebih daripada Abu Bakar? Dia tak kan? Ketika Nabi cakap, dia ada. Ada sahabat kadang-kadang datang mengadu masalah peribadi kepada Nabi. Nabi kemudian memberitahu dia. Apabila Nabi wafat, orang lain mungkin tak ada maklumat, dia ada. Dan apabila sahabat-sahabat itu, mereka pergi ke sana, pergi ke Yaman, pergi ke Najran, pergi ke Kufah, lepas itu pergi ke Basrah. Kadang-kala ada masalah yang khalifah timbul masalah, khalifah tak ada hadis. Sebab yang ada hadis dah pergi hijrah merata dah. Polisi pada zaman Umar bin Khattab, dia tak bagi sangat sahabat-sahabat yang besar ini keluar daripada Madinah. Dia mau yang besar-besar ni duduk dengan dia. Kerana pertama dia nak himpun maklumat senang. Kedua, dia takut nanti tokoh ni bila pergi banyak, nanti banyak cerita. Zaman Osman mereka keluar. Kemudian apabila lose contact dan seumpamanya, berlaku krisis kadang-kadang. Tapi yang penting, sebab itu kadang-kadang sahabat daripada satu tempat naik kuda ataupun unta dia, berhari-hari, berbulan, jumpa sahabat lain, Assalamualaikum, sahabat tu buka. Hari kita baca hadis Abdullah bin Unais. Bila buka, ada apa? Salam. Ada tak kau dengar Rasulullah cakap sekian-sekian? Dia kata, ada, aku dengar. Lepas jumpa lama tak jumpa, bertahun, berpeluk-peluk. Dia kata, kau datang apa? Nak tanya ada hadis? Ada. Oh, jumpa. Ada Rasulullah? Kata, ada. Nak tanya yang tu, nak pasti ke? Assalamualaikum, nak balik ya. Kerana satu hadis. Kesungguhan mereka nak menghimpunkan maklumat tu. Mungkin itu yang dilakukan oleh rawi-rawi hadis. Sebab itu kita sebut Bukhari, Muslim dan seumpamanya, mereka buat operasi itu. Mereka buat collection. Go and collect. Jumpa. Tapi siapa yang himpun tu, orang akan nilai diri dia, dia boleh percaya lah. Balik kepada hadis yang kita baca ini. Demikian juga
Sekarang riwayat-riwayat yang dihimpunkan bagi satu golongan jumhur tidak menunjukkan dapat dikaitkan dengan Nabi. Cuma setakat Abu Hurairah saja. Kerana kadang-kala jadi masalah. Apabila Abu Hurairah bagi fatwa ataupun Abdullah bin Abbas bagi fatwa, Abdullah bin Umar bagi fatwa, kadang-kala sahabat yang mendengar, anak murid dia yang dengar, tabi'in, sangka yang itu hadis Nabi. Kadang-kala bukan hadis Nabi, kadang-kadang ialah pendapat mereka. Maka menyebabkan sebahagian hadis itu, sebahagian riwayat itu keliru. Adakah hadis ataupun pendapat sahabat? Nak bagi tuan-tuan faham ni satu-satu. Ni Bulughul Maram ni dia tinggi sikit lah. Tu walaupun dia letak hadis, tapi pengajian dia agak kena faham banyak. Adapun Ibn Hajar Al-Asqalani, macam mana kita sebut tadi, dia letak semua hadis yang mana jadi hujah bab wuduk dia. Tak kena sekarang kita bahas bab wuduk, dia letak. Yang mana ulama guna, dia letak. Bukan bererti dia sokong. Tapi dia nak bagi tahu kita, ini hadis-hadis yang digunakan dalam masalah ni. Maka satu golongan kata bahawasanya riwayat ini hanya setakat Abu Hurairah saja, bukan daripada Nabi. So pendapat ini Abu Hurairah, itu pendapat dia. Golongan yang kedua kata, dah. Ada banyak bukti, boleh dibuktikan bahawasanya riwayat ini daripada Nabi SAW, bukan pendapat Abu Hurairah. Kerana macam mana dia orang nak tahu? Bila ada Abu Hurairah, bila dia sebut, sebahagian rawi kan kata qala Abu Hurairah. Tapi kalau Abu Hurairah tu kata sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah, ataupun an Rasulillah, daripada Rasulullah, ataupun anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, maka kita tahu dia ambil daripada Rasulullah. Tapi oleh kerana riwayat-riwayat sebahagiannya tak sebut daripada Rasulullah, daripada Abu Hurairah, so mereka kata ini mauquf. Mauquf hadis ini terhenti pada Abu Hurairah. Riwayat sebahagian ulama hadis termasuk Al-Imam At-Tirmidzi tadi, dia kata tak, ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis hasan. So ada berapa mazhab? Ada berapa? Ada dua. Dalam nak bahas hadis tu ada dua dah. Tu sebenarnya cerita-cerita mazhab ni bukanlah semudah macam, dia complicated. Dia memerlukan gabungan ilmu yang banyak untuk mencetuskan idea-idea hukum ataupun kesimpulan-kesimpulan dalam meneliti hukum. Okey. Kalau kita kata ia daripada Nabi SAW, maka tentu ada hukum. Hukumnya ialah apa? Sesiapa yang memandikan mayat, dia kena mandi. Katalah kita ambil mazhab kedua, dia kena mandi, ataupun pendapat Abu Hurairah setakat banget. Kena mandi ni apa dia? Wajib mandi ke? Sunat mandi? Pasal kena ni, hendaklah ni ada dua. Hendaklah hukum dia ada wajib, ada hendaklah hukumnya sunat. Hendaklah kamu solat 2 rakaat, Nabi suruh solat sunat, bukan solat wajib. Sebab itu arahan-arahan Nabi ada dua, satu arahan wajib, satu arahan sunat. Larangan Nabi juga dua, satu larangan haram, satu larangan makruh. Jadi kalau larangan haram, buat berdosa. Kalau larangan makruh, buat tak berdosa, tetapi meninggalkannya dapat pahala. Meninggalkannya dapat pahala. Jadi dalam kes ini, apa larangan ni? Maka para ulama bincang. Mereka semak di sana ada hadis yang lain daripada Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas kata meriwayatkan daripada Nabi SAW, kata Nabi, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh inna mayyatakum yamutu
tahiran wa laysa binajis fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Riwayat Ibn Abbas, dan riwayat ini Ibn Hajar telah menghasankannya. Katanya Nabi kata, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Tak menjadi tanggungjawab kamu, tidak menjadi kewajipan kamu apabila mandikan jenazah kamu kena mandi wajib. Kamu kena mandi. Mandilah. Mandi ni mandi, ratakan air. Idza ghasaltumuhu, jika kamu mandikan mereka. Inna mayyatakum, kana mayat kamu yamutu tahiran, mati dalam keadaan bersih. Mati dalam keadaan bersih. Walaysa binajis, dan ia bukan najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, cukuplah kamu basuh tangan kamu. Jadi hadis ni kata tak wajib. Yang ni kata kena. Jadi macam mana nak combine tu? Nak combine dia, tengok ada riwayat yang lebih jelas daripada itu, daripada Imam Ahmad, di mana sahabat menyebut kunna nughassilul mayyita faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kami memandikan jenazah, di kalangan kami ada yang mandi, di kalangan kami ada yang tak mandi. Yang ni cerita orang yang mandi jenazah. Mandi jenazah ni bukan hak pergi buka paip tu, bukan. Hak terlibat mandikan jenazah lah. Dia pusing mayat, dia apa, dia rata kait orang yang mandi tu. Jika kita combine seluruh hadis-hadis ni, kita dapat kesimpulan, kalaupun hadis ni diamalkan, hanyalah sunat untuk orang yang mana dia memandikan jenazah untuk dia mandi. Jadi lepas kita mandi jenazah tu, kita balik rumah, kita mandi. Mandi itu sunat bagi mazhab itu.